Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni saya nak sambung cerita kisah pengalaman saya bertemu dengan Dracula kan. Okey. Sebelum tu jangan lupa tingkap-tingkap dapur tu tolong tutup. Pintu-pintu dapur tolong tutup. Tingkap-tingkap atas mana yang terbuka tu tolong tutup. Sebab benda-benda gaib ni dia nak datang, dia tak ada mesej, dia tak WhatsApp, dia tak telefon. Ya. Pintu pagar tolong tutup. Keselamatan harus dijaga musim-musim PKP ni. Okey. Dan seterusnya jangan lupa tekan like, share and subscribe untuk mengikuti video-video saya seterusnya. Hari ni saya nak cerita kisah satu pengalaman saya, iaitu bertemu tersempak dengan Dracula. Tentu kalian tahu kan Dracula tu macam mana? Ada yang tahu dan ada yang tak tahu. Tentu kalian suka tengok cerita filem-filem hantu ke, kalau lebih kurang macam tu lah. Lepas ni research dekat YouTube, tengok cerita, macam tu lah lebih kurang dia. Okay. Kisah ni bermula pada tahun lepas, bulan 10, bulan Oktober. Selepas saya balik kerja waktu 10 malam. Saya masuk kerja pukul 10 pagi, habis pukul 10 malam. Jadi saya pun balik setiba Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni saya nak sambung cerita kisah pengalaman saya bertemu dengan Dracula kan. Okey. Sebelum tu jangan lupa tingkap-tingkap dapur tu tolong tutup. Pintu-pintu dapur tolong tutup. Tingkap-tingkap atas mana yang terbuka tu tolong tutup. Sebab benda-benda gaib ni dia nak datang, dia tak ada mesej, dia tak WhatsApp, dia tak telefon. Ya. Pintu pagar tolong tutup. Keselamatan harus dijaga musim-musim PKP ni. Okey. Dan seterusnya jangan lupa tekan like, share and subscribe untuk mengikuti video-video saya seterusnya. Hari ni saya nak cerita kisah satu pengalaman saya, iaitu bertemu tersempak dengan Dracula. Tentu kalian tahu kan Dracula tu macam mana? Ada yang tahu dan ada yang tak tahu. Tentu kalian suka tengok cerita filem-filem hantu ke, kalau lebih kurang macam tu lah. Lepas ni research dekat YouTube, tengok cerita, macam tu lah lebih kurang dia. Okay. Kisah ni bermula pada tahun lepas, bulan 10, bulan Oktober. Selepas saya balik kerja waktu 10 malam. Saya masuk kerja pukul 10 pagi, habis pukul 10 malam. Jadi
saya pun balik. Setiba saya di rumah, saya akan pastikan kucing peliharaan tu saya bagi, saya suruh anak saya bagi minum, makan, dan saya terus masuk ke rumah, buat kerja-kerja rumah yang tak beres, saya habiskan, bereskan. Okay. Lebih kurang dalam pukul 11.30 saya tengok handset. Saya terus masuk bilik, saya buka YouTube, tengok cerita apa-apa. Jadi saya rasa macam kepenatan. Saya rasa nak tidur sekejap. Sebelum saya tidur tu, saya ada pesan dengan anak perempuan saya. Saya cakap, adik, jangan keluar rumah dari kawasan pagar rumah. Jangan keluar rumah dari kawasan pagar rumah. Dah malam ni, Mama nak tidur sekejap. Okey. Jadi anak saya kata, okey. Jadi saya pun terlelap. Saya rasa tidur tu rasa macam dah lama kan. Ya, sebab kita rasa penat, mengantuk. Jadi bila tidur sekejap tu rasa macam dah terlalu lama. Jadi lebih kurang saya tidur tu, dalam keadaan saya tu, tiba-tiba saya terdengar jeritan anak saya panggil saya, Mama, dengan laungan yang macam syok, terkejut. Jadi saya yang sedang dalam tidur tu, saya terdengar suara dia. Saya terus bergegas bangun, terus keluar. Saya ternampak macam satu lembaga. Itu lembaga sosok seperti iblis. Tapi dia bukan iblis, sebab iblis ada tanduk, tapi dia tak ada tanduk. Okey, dia punya susuk tubuh dia tu seperti rambut macam biasa. Rambut macam biasa. Okey, dekat sini dia, collar dia tinggi. Jadi dia punya pakaian dia tu macam Zorro. Baju, dia pakai baju kot panjang. Dalam tu warna merah, baju warna merah. Di leher tu ada rantai manik, rantai mutiara. Okey, setahu saya rantai-rantai manik ni biasanya dipakai oleh orang-orang Cina. Betul tak? Dia seorang Cina tu meninggal kan. Jadi saya tahu bahawa itu tak lain tak bukan adalah Dracula. Okey. Jadi saya tengok susuk tubuh tu, paras ketinggian tu lebih kurang dalam 1 meter daripada paras bumi. Dia macam melayang-layang keadaan dia. Jadi anak saya ni dah masuk ke dalam kat saya kan. Jadi saya nak baca surah kursi. Saya rasa dah tak boleh nak baca surah kursi. Dah tak boleh, macam lupa nak terkejut sangat, syok, terkejut. Jadi saya cuma baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya azan dalam hati. Jadi itu yang saya boleh nak apa. Nak baca surah kursi tu macam dah terkaku. Macam tonggang terbalik kan, dah terlampau terkejut. Sebab saya tengok macam mana tahu dia punya wajah tu muka putih tapi dia pucat. Gigi tu atas bawah dia bertaring macam tu. Atas taring tu kan. Mana tak seram guys. Saya tengok kan mata dia yang terberak bibir mata dia. Saya macam dengan tangan aku macam ni, dia berdiri macam tu. Mana tak kesyok saya tengok macam tu. Saya tergamam. Kalau kalian, saya tak tahulah macam mana kan. Rasa-rasanya tak cukup tangga nak panjat ke, tak cukup tanah lantai nak berlari ke. Saya tak tahu lah macam mana kan. Tapi saya tergamam. Saya tak boleh nak baca surah kursi tu. Saya cuma azan, sebut nama Allah Akbar banyak kali. Terus saya pun selepas saya baca tu, barulah sosok tadi tu dia terus menghilang macam tu. Jadi sejak daripada kejadian hari tu, anak saya yang perempuan tu dah tak berani nak keluar daripada kawasan pagar rumah selepas jam 12 malam. Tepat 12 malam, pukul 12 malam dia
dia takkan keluar. Selalunya dia akan kat luar tu kan. Dia main bagi makan kucing, macam tu. Lepas tu dia tak ada dah. Sejak kejadian tu dia tak ada nak berani-berani nak keluar lagi dah. Jadi saya lepas kejadian tu, saya pun dah tak ada nak, orang kata, nak bagi makan kucing waktu malam-malam pukul 11, pukul 12 tu memang dah tak ada dah. Sebab kawasan yang saya duduk tu, orang kata tu memang, nak kata dekat tak dekat, nak kata jauh tak jauh. Memang di, orang kata sekitar kawasan tu ada apa orang kata, tempat-tempat orang kata memang ada pemakaman orang kubu-kubu lama kan. Tapi tak adalah jauh, tak adalah dekat sangat rumah, tak adalah. Tapi mungkin dia tersesat, benda tu tersesat kan, tersesat ke ternampak ke anak saya dia main-main kat luar tu, jadi dia meninggal. Nak tanya khabar ke nak apa kan, tak tahu lah kan. Jadi saya pun tergamam, tercuak. Itulah kisah pengalaman saya pertama kali tengok benda-benda macam tu, Dracula macam tu kan. Okey. Kisah yang seterusnya, okey, kisah yang kedua, iaitu saya masa tu umur saya 14 tahun. Okey. Jadi saya ni selalunya jika saya nak tidur, saya akan pastikan pasang lampu satu dapur untuk menerangi ruangan bilik supaya ada cahaya masuk ke dalam bilik. Saya tak boleh tidur dalam keadaan lampu yang terlalu terang sangat, saya tak boleh. Jadi pada malam tu pula lampu semua dimatikan. Jadi hanya dipasang dengan lampu kecil, iaitu lampu, orang kata lampu tidur kan. Jadi saya ni tidur memang seorang. Adik lelaki saya tidur bilik dia lah, ada bilik lelaki ni, tidur bilik lelaki. Jadi adik perempuan saya ni dia tidur dengan mak saya. Jadi saya tidur seorang. Okey. Lebih kurang dalam pukul 1 pagi ke 2 pagi, saya tengok jam dah pukul begitu. Keadaan apa, suasana tu, saya rasa panas, saya rasa tak selesa, rasa macam apa orang kata, tak boleh nak tidur, tak boleh nak tidur. Saya tak tahu kenapa saya tak boleh tidur pagi tu, saya tak boleh tidur. Semua lain semua dah tidur nyenyak, tapi saya tak boleh nak tidur. Tiba-tiba saya terlihat satu lembaga bertubuh besar, berbulu macam gorila tu, tinggi dia lebih kurang dalam 7 kaki, 6 kaki macam tu tinggi dia, tinggi pintu tu lah kan. Pintu tu berdiri depan pintu bilik saya, sedangkan bilik saya tu berkunci. Jadi dia berada di dalam bilik saya, dekat pintu tu, dengan keadaan tangan dia macam ni kan, terkangkang kaki dia, kaki dia macam ni, macam tu. Jadi saya rasa takut. Saya cuba nak camkan sama ada itu adalah bayang-bayang ataupun betul-betul realiti seperti gorila tu. Itu kan saya nak cam kan. Jadi saya rasa takut. Takut berani. Takut berani macam itulah kan. Saya tutup bantal dengan bantal. Saya pandang daripada bantal tu, saya tarik sikit bantal tu, saya tengok orang ke, maksudnya orang berbadan bulu ke, orang berbulu-bulu ke, gorila ke, bayang-bayang ke. Dan saya nak pastikan apakah benda objek yang ada di hadapan pintu bilik saya. Jadi
Bila saya tengok betul-betul, saya scan betul-betul, saya tengok betul-betul, saya selak bantal tu, memang tak sah, tak lain tak bukan. Itu adalah seperti gorila yang besar, badan berbulu-bulu. Itu tak lain tak bukan. Guys, itulah yang dinamakan kalau bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia, Gondorowo. Gondorowo ni artinya adalah macam sejenis hantu raya. Okey. Jadi saya dah rasa ketakutan, saya nak menjerit, saya dah tak boleh menjerit. Saya rasa takut sangat sebab benda tu betul-betul dekat depan pintu bilik saya. Jadi saya nak keluar macam mana? Dah tentu benda tu ada kat depan pintu saya. Saya nak keluar macam mana? Jadi saya terfikir nak cari jalan macam mana nak keluar daripada bilik tu. Nak menjerit, tak boleh nak menjerit. Jadi saya tak tahu sebab dah terlampau takut sangat. Saya baca surah Al-Fatihah, saya baca surah Qul Huwallahu Ahad, Ikhlas tu, Qul Huwallahu Ahad. Saya azan, saya sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu saya tutup mata, saya peluk bantal, tu saya baca. Lepas saya rasa macam dah lega tu, saya buka balik, saya tengok bantal. Saya tengok, saya tarik perlahan-lahan. Saya tengok dah tak ada. Apa lagi, saya tengok dia dah tak ada. Saya pun campak bantal tu, saya buka pintu tu, saya lari dekat mak saya. Saya ketuk pintu sekuat-kuat bagai nak roboh. Saya tutup, saya ketuk tu. Saya panggil, ibu, buka pintu. Lepas tu saya cakap, kenapa? Ada hantu bulu-bulu, saya cakap. Saya boleh sebut hantu bulu-bulu. Saya tak cakap hantu Gondorowo ke hantu lain, saya tak sebut. Saya cakap hantu bulu-bulu tinggi, dia cakap lebih kurang tinggi 6 kaki. Saya kata, mana ada, dia cakap kan. Ada kat dalam bilik tadi. Dia berdiri kat depan pintu bilik. Itulah, tidur tak tahu nak baca Bismillahirrahmanirrahim, tak tahu nak baca surah kursi ke, ambil air bayang ke, wuduk ke, apa ke, basuh kaki ke, kan betul. Dia cakap kan, entah, tak pernah tiba-tiba je daripada mana datangnya orang bulu-bulu tu, dia cakap kan. Entah siapa-siapalah ni, dia cakap kan. Sebab tak pernah, memang saya tak pernah mengalami situasi macam tu. Maksud saya situasi orang berbulu-bulu, badan berbulu-bulu tu saya tak pernah tengok. Jadi itulah kali-kali saya tengok orang badan berbulu-bulu. Itulah dia. Sebelum ni saya dah tengok yang macam-macam kan. Itu yang bulu-bulu tu pertama kali dalam hidup saya. Jadi sejak lepas kejadian tu, saya akan pastikan bilik saya akan pasang lampu. Biar terang, benderang. Maksudnya lah ada lampu lah. Lampu tu terang, lampu yang pendek, Kalimantan yang apa katalah, lampu LCD tu yang pendek untuk menerangi bilik saya. Saya takkan tidur kalau bilik tu gelap. Jadi kata, itulah kisah pengalaman saya nampak Gondorowo, hantu raya, badan orang bulu-bulu. Kepada kalian, jangan tidur terlalu dalam keadaan gelap. Jika boleh, biarlah ada lampu-lampu bersama-sama sikit untuk menerangi bilik tu. Itu nasihat saya ya. Lepas tu dah malam-malam, pukul 12 malam, janganlah sebarangan nak keluar sesuka hati nak ke sana kemari. Sebab benda-benda alam gaib ni, dia datang tak diundang. Dia datang je. Okey. Itulah guys, kisah pengalaman saya. Saya nak menceritakan ni pun
saya rasa macam takut, seram. Sebab ialah benda-benda gaib. Kalian tahulah benda-benda gaib macam mana kan. Ya. Jadi jangan lupa like, share and subscribe video saya. Terima kasih kerana menonton. Bye. Jumpa lagi di next video. Bye. Selamat malam.